Beritahu ke harganya. Harga tak tahu pasal apa coverage kan. Lepas tu just beritahu murah berapa lah, bawah berapa macam tu. Domestik ke international? Domestik asal dulu lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia kan. Okey. Hari ni semua viewers yang menonton live kita hari ni, macam biasalah saya akan memperkenalkan company kita kan. Seperti yang ada lihat di belakang saya ni, nama Andalusia Tijarah terpampang di sini kan. Andalusia Tijarah ni bermula beroperasi secara penuh dalam bulan Mac tahun lepas 2019. Seperti yang anda tahu, syarikat ni dah hampir 2 tahun dah bermula. Tetapi dengan bantuan dan sokongan daripada beribu-ribu jemaah dan pelanggan-pelanggan kami, Andalusia Tijarah ni diwujudkan kerana permintaan takaful yang tinggi dari semua. Sebab ramai orang kata macam pergi dekat Andalusia dah best, tapi bila nak tahu perlindungan travel tak best kan. So sebab ada yang confused, bayar je kan, tapi tak tahu coverage. Sebab bila beli package travel sungguh dahsyat dan tersedia. Kat Andalusia ni kalau kita tanya pasal package, macam-macam lah ada kan. Jadi tapi bila perlindungan je kan, semua macam tak lengkap kan. Kita tahu bayar je betul, kita pun tak tahu apa coverage kan. So macam tak difokuskan secara khas, special dan mudah faham untuk jemaah semua dan pelanggan-pelanggan lah. So dengan kerjasama Etika dan Andalusia Travel Sendian Berhad, maka terbitlah Andalusia Tijarah yang khusus dalam takaful kelompok, individu dan lain-lain. Kalau di Andalusia Tijarah ni memperkenalkan banyak produk, antaranya adalah yang pertama tentulah Trip Care 360 overseas ataupun domestic. Itu yang memfokuskan tentang travel di luar negara dan negeri lah kan, ikutlah. So lepas tu kita ada Fire Takaful, macam semalam kan kita bersama Miss Sarah kan, yang menerangkan tentang orang panggil SME kan, Fire Takaful. So lepas tu kita ada takaful kenderaan dan banyak lagi. Takaful kenderaan ni memang semua tahulah, iaitu road tax friend lah. So apa tu, memang itu itu nama kita punya page ni, road tax friend, sebab kan takaful kenderaan ni antara yang sekarang ini adalah orang panggil macam pelanggan kami banyak berurusan kami dengan membuat ni lah urusan road tax ni. Dan so pejabat kami ni bertempat di Wisma Andalusia Tijarah bersebelahan dengan HQ Andalusia Travel dan Tours, sederet dengan Bank Rakyat. Desa Pandan lah. Kalau Haji Hajar tak jumpa, boleh terus call pihak kami lah saja, insyaAllah. Setakat ni tak ada lagi jemaah yang sesat lah. Sebab Desa Pandan ni masuk dah nampak dah Andalusia Travel Tours ni. Boleh cari je apa, Wisma Andalusia. Betul lah, terus jumpa Wisma Andalusia besar-besar bila kita masuk Desa Pandan kan. So sebelah dia tu ada bangunan kecil ni kan. Bukan bangunan kecil, kedai kecil ni, Andalusia Tijarah ni lah sebelah. Ni jiran dia lah, dia punya panggil anak syarikat dia. So lepas tu waktu kita beroperasi daripada jam 9 hingga 6 petang untuk hari Isnin sampai Jumaat lah. Tapi kalau untuk hari Sabtu 9 hingga 1 petang. Lepas tu kalau untuk sekarang ni lah, kita kan ada PKPB lah untuk siapa yang duduk dekat Selangor, dekat yang sekitar Putrajaya, sekitar orang panggil sama waktu dengan dia lah. So benda tu kita punya working hours kita adalah daripada pukul 10 hingga pukul 2. Tapi kalau contoh kalau ada jemaah ataupun ada pelanggan yang nak datang, tuan-puan nak datang,
Lepas tu macam tak sempat kan, lepas pukul 2 je tuan-puan free, boleh je WhatsApp kita je. Kita boleh urusan secara online saja. Sebab kebanyakan produk kita hanya perlukan apa panggil macam simple lah. Memang online pun dah boleh dah. WhatsApp saja kita. So sebelum kita mengupas tajuk ni dengan lebih mendalam lah, mari kita berkenalan dulu dengan satu ahli panel kita lah pada hari ni. Jangan ragu dan jangan risau kerana semua viewers hari ni sebenarnya tidak asing lagi lah dengan panel-panel kita pada hari ni. Semua dah kenal dah. Dah berminggu-minggu dah kan. Sekarang ni dah minggu ke berapa dah? Jadi minggu keempat. Keempat dah. Miss Linda dah ni kan. So hari ni kita punya Miss Linda kan sebagai panel kita hari ni yang sangat expert tentang travel kan. Tak ada expert sangat. Yang penting tentang perlindungan travel sebenarnya. So apa tu, kalau sebab Miss Linda sendiri dan ada department claim kan, kita dah menguruskan beribu-ribu urusan claim yang segelintir orang ragu-ragu kan. Tapi sebenarnya ramai orang dah happy dah. Dah macam orang panggil dah berterima kasih kat kita dah sebab kita tolong uruskan claim dia dengan mudah. Sebab kita punya urusan claim ni memang sangat terbaik lah saya cakap. So kalau tak silap saya, ni minggu keempat kan tadi kan. Betul. So Minggu keempat Miss dah. Linda bersiaran dengan kami. Betul tak Miss Linda kan? Betul. Saya pun dah macam curious jugalah minggu ni. Miss Linda nak bincang topik apa pula ya kan? So pada minggu ni yang sebelum-sebelumnya dah banyak telah Miss Linda kongsi dengan kita semua. Semua ada tips nak travel, nak bawa apa masa pergi travel, cukup lengkap lah. Lepas ni nak pergi travel tak payah pening-pening dah kan. So berdasarkan topik kita hari ni, memang company analisa tijarah yang khas kepada travel sangat berkait rapat. Iaitu kenapa perlu travel kan? Kalau dalam bahasa modern lingua franca lah kan. Orang panggil why do you travel kan? Macam kita punya kita punya gambar tu kan, kita buat tu kan. So why do you travel? Kenapa anda travel kan? Limadha tusafiru kan. Kan? Siap bahasa Arab bahasa Arab lagi ni. kan. So kalau dari pandangan saya lah, saya beritahu lah, travel ni sangat berkait rapat dengan experience atau pengalaman yang mana orang boleh lebih bernilai spend duit pada experience daripada material kan. Betul sangat tu Tuan Haziq. So satu lagi benda yang bermaterial ni, jika kita macam mahukan sukan benda tu lah kan. So sebelum dapat dengan seminggu selepas dapat tu memang kita happy lah. Betul. Contoh macam mungkin barang-barang mungkin handbag ke apa kan, contohlah kan. Lepas tu mungkin kereta ke. Lepas tu bila dah lama kita nampak benda tu, dah setiap hari kita guna, kita nampak kan. So kita rasa benda tu dah biasa Dah biasa, betul? So nilai benda tu dah orang panggil dah kurang jugalah. Dah kurang dah value dia. Value dia untuk kita rasa macam berbaloi tak kita beli. Lepas tu dah sebulan lepas tu kita macam tak berbaloi je beli benda ni kan. So benda macam tu kita ada lah. Tapi bila hakikatnya macam kita rasa benda tu biasa, tapi akhirnya ramai orang yang tidak mempunyai sesuatu material yang kita ada tu lah. So tapi kalau kita gunakan duit atau masa kita kepada sesuatu yang berilmu, berpengalaman, yang tidak memulakan untuk bayar dan simpan sesuatu material tu lah, anda akan menghargai sesuatu pengalaman tersebut lah. Jika ilmu, kalau macam kawan-kawan nak tanya pasal contoh macam mana nak masak kan, nak masak masakan ni, lepas tu macam nak jahit contoh kan, macam nak betulkan kereta kan. Contoh kalau kita dah belajar benda tu semua kan, lepas tu kita boleh share kepada kawan-kawan kita semua kan. So dia memberi manfaat kepada orang lain juga. Daripada berkongsi ilmu lah orang kata kan. Berkongsi ilmu. Contoh kalau macam macam cakap kalau barang contoh kita takkanlah nak bagi dekat orang lain kan. Kita dah ada satu barang tu, satu je dekat kedai tu kan. Lepas tu kita belilah. Lepas tu kalau kita dah spend, kita rasa berbaloi. Tapi bila manfaat dia untuk barang tu sendiri, untuk kita sendiri je selalunya lah. Kebanyakan material macam tu. So kita nak bagi kat orang macam tak, macam pelik lah kan, sebab itu barang kita kan. So kita ada Encik Zainul Rijal Abu Bakar join kita. Okay. Assalamualaikum Haji. Terima kasih kerana bersiaran dengan kita lah. So lepas tu kita ada Nur Hayati Saupi join juga dengan Nurul Ju join juga. Okay, terima kasih. Supaya hari ni kalau siapa yang terlepas sikit tadi, kita akan bincangkan tentang why do you travel. Kenapa kita nak travel? Macam Tuan Haziq kan? Kenapa Tuan Haziq nak travel? Sebab kalau boleh macam saya cakap ni, pandangan saya tadi macam pengalaman. Saya pentingkan pengalaman, experience orang cakap lah saya cakap. So bila contoh kalau macam
orang kata, contoh kalau kita pergi Iran kan, orang kata macam orang-orang dia macam kasar ke apa kan, menakutkan lah nak pergi sana. Tapi kalau kita pergi sendiri tempat tu, sebenarnya tempat tu memang apa orang panggil, orang-orang dia baik semua. Lepas tu bila kita cakap apa ada macam diorang ni macam ganas macam ni ke apa kan, kita cakap macam diorang punya culture macam tak appropriate ke kan. Lepas tu diorang kata tak pun, kita okey je semua. je. Kita pun rasa apa, kita pergi sana pun kita experience sendiri. Macam tak ada pun benda-benda yang kalau kita dengar kan, kita dengar contoh kalau media ke apa kan, kita dengar macam tu. Padahal bila pergi sana sebenarnya macam okey je, diorang baik. Dia macam tak sama lah dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita rasa kita lalui, benda tu tak sama. Macam kita dengar daripada mulut orang macam ni, tapi bila kita sendiri jumpa dengan orang tu, dia akan rasa lain lah. So tu sebenarnya yang macam tu Haziq maksudkan. Okay, so kita ada Junaidah Mai kan. Junaidah Mai. Salam Tuan Haziq dan Miss Linda. Waalaikumsalam. Okay. Hari ni tak ada orang cakap hi lah ni. Ada cakap salam dah, bagus lah. Tak apa, hi pun tak kisah. Cakap hi, hoi ke, tak kisah. Asalkan message kita ataupun komen dekat kita punya live ni kan. Supaya nanti kalau siapa yang komen, kita akan berikan free gift. Ni sekarang ni ada beberapa ni yang komen salam ni semua dapat free gift lah. Puan Junaidah ni dapatlah free gift dia. Kita punya viewers yang setia. Viewers setia dengan kita dah bagi free gift dah. Okey, kita ada Muhammad Solahuddin. Ini rasa banyak kali juga join kita ni. Nanti Haji ni boleh bagi address. Betul. Nanti bagi address kalau boleh kan. Untuk Haji Muhammad Solahuddin ni, bagi address, lepas tu kita akan hantar je free gift kita bagi. Special lah free gift tu. So dia bukannya macam cawan ke apa, tak. Kita bagi benda special sikit. Nanti PM tepi. PM tepi kan. So macam saya cakap tadi, macam kalau kita dari barang pula kan, kalau material ni sangat pentingkan diri sendiri juga. Kalau kita ikutkan, kita purchase barang tu, kita memiliki barang tu untuk kita je kan. Kalau macam contoh cari pengalaman, kita belajar kelas kan. Contoh kalau ramai orang pun kalau yang dah berumur pun sebenarnya boleh je pergi kelas kan. Contoh kelas mengaji ke kan. Contoh kalau macam famous sekarang ni, bukan famous sangat lah, tapi ada makcik-makcik kebanyakannya kat Malaysia, dia akan belajar kelas mandikan jenazah. Pernah tahu benda tu? Cara pengambilan jenazah tu betul lah. Semua dia orang belajar benda tu. So kita punya free gift, next free gift yang kita akan bagi. Encik Raizam Jebat. Hai Tuan Haziq dan Miss Linda. Hai hari ni. Okey, ada juga hai hari ni. Okey, tak apa, tak kisah. Tapi dapat free gift lah sebab komen dekat kita punya live ni. So minta tuan-puan komen, share dengan like kan. Lepas tu boleh subscribe dekat kita punya YouTube kan. So supaya nanti ramai orang tahu sebenarnya. Sekarang ni kita nak berkongsi ilmu yang simple saja. Betul. Tapi ramai orang tak tahu. So tapi tanpa apa-apa panjang lagi, panjang lebar pandangan daripada saya, saya akan persilakan Miss Linda sharekan dengan semua viewers kita pada hari ini kan. So kenapa nak travel kan? Bukan main menarik lagi kan kita punya topik hari ni. Kenapa semua orang semua kat Malaysia, rakyat Malaysia ni lah suka sangat travel kan? Sekali orang Malaysia je, rasa orang luar pun suka travel. Kita suka pergi negara diorang ada je macam datang negara kita kan. Sebab ialah banyak sebenarnya benefit. Tapi kita tak sedar sebenarnya travel ni bukan just pengalaman je lah yang kita boleh dapat. Tapi selain daripada pengalaman pun kita boleh dapat sebenarnya. Betul, macam tapi macam bagi saya memang orang Malaysia suka travel juga. Ya, betul. Kalau kita pergi dekat panggil Mata Fair rasanya kan. Mata Fair. Mata Fair tu penuh. Memang penuh, ramai orang. Crowded lah, tapi musim ni tak ada lah Mata Fair. Jadi tak ada Mata Fair lah. Kita tutup Mata Fair lah. So dengan macam kalau kita balik kampung pun kadang ada 2-3 hari pun kan. Itu pun rakyat Malaysia ni memang suka travel betul kan. Mesti penuhnya highway lah. Kan memang selalu macam tu. So apa yang kita dapat kalau pergi travel itu yang kita nak kan. So hari ni macam jom kita kita panggil korek rahsia jugalah daripada Miss Linda kan. Kenapa nak travel kan? So saya paskan kepada Miss Linda. Okay. Korek rahsia hari ni korek rahsia. Tak adalah rahsia sangat. Semua benda ni macam
kita punya viewers pun, macam Tuan Haziq sendiri pun dah sedia maklum dah kenapa kita nak travel. Tahu je benda tu kan, kenapa kita nak travel. Tapi hari ni saya nak macam nak expose lagi lah benefit kenapa kita nak pergi travel. Okay, tengok tadi macam Tuan Haziq pun dah bagi panjang dah mukadimah dia hari ni pasal travel ni. Okay, sikit je. So macam minggu lepas discussion ni sekali dengan Haji Zam, tapi minggu ni Haji Zam tak ada. So minggu ni berdua dengan Tuan Haziq je lah. Lepas tu dengan apa, kita punya moderator yang tetap dulu tu ada. Ya Miss betul, Rani dah lari. Tak ada work from home juga. Dia work from home. Yelah sekarang ni kan musim PKPB. Betul. So kita gantikan dengan host baru kita lah, Tuan Haziq. Okay, minggu ni saya bawakan topik kenapa kita nak travel, why do you travel. Okay, kepada viewers kita yang menonton hari ni, boleh jugalah share dengan kita kan, macam kenapa dia orang nak travel. Mungkin apa yang saya nak bagi, apa yang saya nak sampaikan hari ni mungkin lain. Mungkin yang viewers kita nak bagi tahu kita juga hari ni, yang nak sampaikan dia orang punya pandangan dia orang pun lain. So boleh komen dekat kita punya live. Betul, sebab macam travel pun apa, kalau cakap travel macam-macam negara, macam-macam tempat, macam-macam orang kita boleh jumpa benda tu. So memang share je, sebab kadang-kadang memang kita pun tak experience pergi tempat tu kan. So tuan-puan boleh share. Ya betul. Macam yelah, macam kita pernah pergi tempat lain, lepas tu macam viewers kita ni pernah pergi tempat lain. So masa-masa kita berkongsi ilmu hari ni. So kita ada, saya sebut betul ke tak, Encik Chor Hamzah kan join kita juga. So terima kasih lah kerana join kita. So minta tuan-puan share lah atau like dengan kita punya live nya. Okay, Tuan Haziq, jujurlah saya cakap kan, bila sebut je pasal travel, mesti semua orang excited, betul tak? Betul. Okay, tak semestinya macam kanak-kanak lah. Kanak-kanak dah excited kan? Lepas tu macam mak-mak, atuk-atuk, nenek-nenek, tu saya rasa macam lagu je. Mak atuk-atuk. Okay. semua mesti excited kan bila sebut travel. So macam bila kita, contohnya macam minggu sebelum ni saya dah mention kalau kita nak pergi travel, kita kena ada planning, proper planning apa semua kan. So bila kita dah plan tu, saya rasa lah semua orang dah dalam kepala otak dia ni dah fikir apa aku nak bawa, aku nak pergi mana. Betul. So benda tu dah ada dah dalam otak kita kan. So tapi kita tak tahu sebenarnya kenapa kita nak travel. Sama ada kita nak review station ke, tu semua kan. Okay, hari ni kenapa kita nak travel dan kita nak kongsikan kebaikan-kebaikan travel lah. Okay, first kali sebenarnya travel ni boleh meningkatkan komunikasi, kemahiran communication dan juga social. Apa yang Tuan Haziq faham pasal communication? Communication ni Berdasarkan pendapat Tuan Haziq lah. Dia macam apa, saya dah cakap tadi kan, macam kalau kita tak pernah jumpa orang tu, kan. Contoh kalau kita pergi apa Terengganu lah kan, contoh lah kan. Kita pergi Terengganu, kita nak cakap macam saya lah kan, nak cakap KL kan. Macam kadang diorang pun macam apa tu, macam tak faham. Ingat kan cakap bila diorang tanya apa nak air apa kan, lepas tu kita cakap teh ais kan. Lepas tu dia kata apa? Tak dengar kan. Lepas tu dia kata teh bank kan. Lepas tu apa tu bank? Mula-mula tak tahu juga benda tu lah. Tapi lepas tu bila kawan Terengganu sini cakap, kita pergi trip sekolah lah macam tu lah. So dia kata teh bank tu maksudnya ais kan. Betul. So dia kalau Terengganu dia tak panggil teh bank tau. Dia panggil teh peng. Peng. Dia kalau teh bank ni dia Kelantan. So kalau Terengganu dia akan jadi lain. Bank tu dia tukar kepada peng. Dia ubah sikit lah. Dia ada betul. peng dengan bank lah. B tu tukar kepada jadi P lah. Tu kalau Terengganu. Lepas tu kalau macam ada air kelapa. Air kelapa. Ada saya pun pelik. Macam dia cakap bahasa Inggeris ke, dia cakap bahasa Melayu kan, cakap. Lepas tu apa tu, adalah kita nak order air kelapa, kita tengoklah orang macam ni dia order kan. Dia kata I swear sir kan. Dia cakap I swear sir. Kenapa nak swear apa ni dekat encik ni kan. So macam pelik jugalah benda. So punya dia cakap apa macam mana. Yang air kelapa tu saya tak berapa sure. Tapi sebab sebenarnya saya ni asal Kelantan. So bila asal Kelantan, macam orang cakap lah, Kelantan dengan Terengganu ni dengan Pahang tu hampir-hampir sama. Tapi sebenarnya jauh, bagi saya jauh lah. Memang ada jauh. Untuk lokal tu dia boleh tahu lah beza dia. Tapi sebenarnya lain. Kalau Terengganu lain, Kelantan lain, Pahang lain. So macam depend dekat kawasan tu. Macam kalau air kelapa,
Kalau Kelantan dia tak panggil kelapa. Dia panggil Dia panggil ainyo. Ainyo lagi lah. Kalau dengar ainyo, so kita pun pelik benda tu lah. So betul lah, dari segi komunikasi itu yang bagi saya, pandangan saya, itu komunikasi itu salah satu dia dari segi language kita punya, kita punya bahasa kita. Even kat Malaysia ni negeri pun dah beza dah kan. Negeri pun dah beza. Memang dah beza banyak. Kalau macam dekat China kan, China tu kalau kita pergi dekat negeri dia yang negeri besar kan. So, negara besar. So negeri tu ada banyak kan. Betul. Setiap negeri tu pun memang bahasa dia lain. Dia ada Cantonese, dia ada Mandarin, dia ada Hokkien pun ada kan, macam-macam. Ikut macam negara pecah kepada negeri kan. So dalam negeri Cina tu dia ada daerah-daerah dia. Daerah-daerah dia tu pun lain lah. Dia punya language. Tu tak semua. Macam contoh orang cakap, okay, kalau Kelantan satu bahasa je, tapi sebenarnya lain. Macam dia kalau ulu sikit tu, nanti kan orang marah, orang ulu marah cakap ni kan. So macam dia lain lah. Ulu tu dia akan pekat sikit. Bila masuk bandar ni dia akan tak pekat sangat. Tu beza dia. Lepas tu dia kalau komunikasi ni, kalau kita salah komunikasi, dia nama dia miscommunication pula. Miscommunication ni dia kadang-kadang kalau kita pergi kat Melaka, kita tahulah macam mana diorang sebut. Diorang kata kasar sikit kan. Tapi kalau bagi saya pun Terengganu pun ada kasar juga. Macam saya kata hari tu saya nak bayarlah makanan tu kan. Lepas tu kata okey. Lepas tu nak bayar makanan. Lepas tu waiter dia cakap kan, tunggu kejap lagi boh. Macam tu cakap macam tu. So macam terkejut lah asal ni. Orang salah ni, salah cakap tak cukup duit ke apa kan. Semua benda dia kata garang benda tu kan. So kalau bukannya apalah, tapi macam kalau dekat orang panggil pusat bandar memang lain lah cara sebut dia kan. Kita mungkin kalau kita ada mungkin kan. Benda macam tu contoh lah kan. Itu kalau kat negeri lain mungkin pelik ni dia cakap benda ni kan. Betul. Dia marah ke apa kan. So benda tu kalau kita tak tahu, kita tak pergi travel kan, miscommunication tu banyak berlaku. Tapi kita kena belajar dari situ lah. Jangan kita macam kita pergi negara orang tu, kita bagi hidung tinggi kan. Kita pula yang macam kita rasa tu negara kita, tempat kita. Ada je macam jenis perangai macam tu. Bila dia pergi negeri orang, bila dia pergi negara orang, dia macam belagak lah kan. Sedangkan engkau tu just turis kat situ. Turis saja. Tapi so better kita jangan berlagak lah macam tu. Okay. Okay. So kita next lah. Okay, kita ada komen sekejap. Komen daripada peminat setia kita adalah Raizam Jebat. So Tuan Aziz mungkin boleh share kuih tiaw yang paling sedap yang boleh didapati di mana-mana. So kuih tiaw kalau saya sambungan daripada kisah semalam ya. Semalam. Sebab semalam pun kita boleh sambung juga kaitkan semalam juga. Sebab kalau kita macam semalam, kita akan cerita pasal SME, iaitu macam peniaga kecil lah. Peniaga kecil ni setiap hari juga dia akan macam berniaga kan. Setiap hari akan buka. So tak penat dia kan, peniaga kecil tuan-puan di luar sana kan. So ambil lah cuti kan. So cara dia adalah kita pergi travel lah. Ya betul. So kalau macam kuih tiaw ni saya sebut, kuih tiaw ni susah juga sebenarnya. Tapi kuih tiaw saya tahu dekat mana paling sedap. Tak adalah paling sedap macam bagi saya kena dengan selera dekat Melaka. Dekat Melaka? Nama dia? Saya tak ingat lah, tapi tempat tu memang viral. Dekat Melaka pula. Dekat ni, dekat PD. PD lah. Penang cakap dia aku benda tu. Tak, PD kalau ada satu tu nama dia King's Kuih Tiaw juga. King's Kuih Tiaw. Ya tu lah. Sebab hari tu pernah lah rasa sebab orang cakap viral kan. Itulah. So try lah. Konon-kononnya pergi travel lah dekat PD kan. So try makanan-makanan kat sana kan. Sebab orang kata viral. Mungkin boleh lah. Mungkin Cik Raizam Jebat ni mungkin boleh pergi try lah dekat King's Kuih Tiaw dekat Port Dickson lah. Tapi macam saya suka local ni kuih tiaw je. Memang masak sendiri? Bukan masak. Macam kedai-kedai yang kedai warung lah dekat dekat local. Dekat KL ni ada banyak lah. Memang, tapi saya memang kalau nak kuih tiaw tu saya akan ambil yang tahu rasa dia macam smoky sikit. Yang macam hangit-hangit. Hangit-hangit sikit lah. Tu sedap benda tu lah. Jadi saya tak pastilah yang King's Kuih Tiaw ni, tapi King's Kuih Tiaw ni memang sedap lah. Jadi kalau nak pergi yang saya punya favourite, mungkin kat Shah Alam. Nanti contohnya kalau Tuan Aziz kan cakap kalau macam nak sedap tu rasa macam smoky sikit So order kat dia tu macam nak lebih smoky ke apa? Tak, kita sebut je Cha Kuih Tiaw, dia tahu dah. Dia tahu. Sebab kita memang kiranya pelanggan setia lah ni. Pelanggan setia juga benda tu lah. Okay, back to our topic. Okay, dah jauh sangat tersasar ni kan. Okay, sebenarnya macam communication ni
Dia merangkumi banyak sebenarnya. Dia bila kita communication, dia akan include kita punya emosi. Okay. So macam mana? Sebenarnya daripada emosi pun kita boleh tahu sebenarnya orang tu happy ke bila kita bercakap. Kan, daripada emosi macam mana nak cakap, daripada cara kita berkomunikasi, kita boleh tahu orang tu emosi dia macam mana. Contohnya macam marah ke, happy ke. Contoh kita bercakap macam sekarang ni, saya bercakap dengan Tuan Haziq. Tuan Haziq saya rasa saya ni tengah marah ke, tengah geram. Tapi tu macam dia macam tu lah. So macam okay. Dia relate tau. Communication dengan emotion ni dia sangat relate. Betul. Okay. Lepas tu satu lagi kita ada dua, ni lah yang daripada pengetahuan saya lah, saya nak kongsikan sikit. Kita ada communication verbal dan juga non-verbal. Okay. Contohnya macam verbal ni communication yang kita boleh nampak benda tu dari segi berkata-kata ataupun lisan. Contohnya macam sekarang ni saya bercakap dengan Tuan Haziq ni adalah communication verbal. Okay. Itu adalah communication yang menggunakan kata-kata ataupun kata-kata. Ataupun bertulis. Lepas tu macam non-verbal pula ni, dia percakapan yang menggunakan bahasa isyarat. Contohnya macam orang kurang upaya kan. Okay. So dia tak boleh bercakap, so dia menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa perantaraan untuk dia orang lah. Tu termasuk dalam kumpulan non-verbal communication. So macam sebenarnya kan, saya pernah lah, masa saya sebelum ni pun saya dah pernah share yang saya pergi Haknyai tu. Saya pergi Thailand tu. Okay. Macam mana Thailand tu macam mana? Macam Thailand tu kan saya pergi. So bila kita tak faham diorang punya bahasa, lepas tu diorang pun tak faham kita punya bahasa. Macam saya masa mula-mula saya pergi, saya expect yang diorang pandai speaking tau. So macam kita, macam negara kita sangat tekankan bahasa English. English as a bahasa perantaraan between countries kan. Tapi sebenarnya mungkin ada certain daerah, certain tempat lah yang tak tekankan pun benda tu. So bila saya pergi sana, saya nak try nak communicate dengan orang dekat sana, so dia orang tak faham. So saya terpaksa menggunakan non-verbal communication. Lepas tu dekat mana tu? Yang tu dekat Haknyai. Dekat apalah, masa tu kita orang nak check in lah, nak check in dekat hotel kan. So sepatutnya bagi saya lah, pendapat saya, orang yang jaga dekat lobby, dekat apa orang panggil? Lobby lah. Dekat lobby tu kan. Patutnya dia kena tahu bahasa Inggeris kan. English ni dia kena tahu sebab tak semua orang yang datang situ orang negara dia je. So nama pun tempat-tempat yang macam orang pergi travel, so dia tahu akan ramai orang asing akan datang tempat dia. Sepatutnya dia kena ni lah, bagi pendapat saya. Okay, itu adalah first communication ni dapat tingkatkan kita punya kemahiran communication lah kalau kita pergi travel. Okay. So kita ada views banyak juga hari ni. Saya pun terkejut juga. So kita ada Encik Muhammad Alimi kan. Muhammad Alimi. So join kita juga. Terima kasih kerana join. Lepas tu kita ada Encik Khairul Khairi. Okay, ini pun menonton macam familiar, macam nama artis pula. Saya tak pastilah benda tu lah. Tapi terima kasih kerana menonton. Lepas tu jangan lupa share kita punya video live ni. Supaya dengan share kita punya page ni, like kita punya page juga, supaya nanti ramai orang tahu. Sebab kita akan bincangkan benda-benda yang ramai orang tak selalu cakap. Tak selalu cakap, betul. Lepas tu bila tersilap, dia macam macam menyesal pula. Lepas tu dia ada bad experience benda tu. So dekat live kita ni semua ni, kita akan bagi tahu tips-tips yang simple saja, yang macam mana nak kendalikan, contoh macam travel kan. Lepas tu kereta pun, masalah kereta pun boleh. Lepas tu dengan kalau nak tukar duit, nak hantar duit kan untuk kita punya pembantu rumah tu kan. Boleh juga tanya rumah juga. Rumah terbakar. Pakai bomba semua ada. Macam lagu. Okay, so macam tadi yang language tu memang sebab setengah tempat macam tu. Even kalau kita pergi dekat European pun kan, tempat Europe, memang diorang ni orang panggil patriotic jugalah. Bahasa diorang tu adalah bahasa yang utama juga. Betul. Contoh macam Jepun pun sama juga. Jepun, Korea kan. So diorang kalau cakap bahasa Inggeris memang susah nak faham. Nak faham. Macam diorang takkan faham lah kita cakap apalah. So macam
macam saya rasa kalau tips dia juga, kita pun sendiri boleh belajar Try. dulu. Betul? Belajar juga. Try bahasa-bahasa asing, cuba belajar. Contoh kalau kita nak tahu kan pukul berapa kan. So kita nak tahu pukul berapa apa tu dekat Thailand kat Hanyai tu boleh cakap Ki Mong Leo kan. Oi, pandai. Cakap macam tu. Lepas tu dia okay dia kata dia nanti cakap 1:46 PM. Nanti cakap benda tu. So kita ada Encik Abu Yazid Harun, Miss Linda. Boleh je communicate pakai Google Translate. Masalah kecil je tu. Kecil je tu. Betul. Okay, faham. Macam kita punya viewers ni, Abu Yazid ni, dia cakap boleh communicate pakai Google Translate, masalah kecil je tu. Tapi kan Haji, macam kita nak communicate, lepas tu kita nak Google satu-satu kan. So macam benda tu dah Mungkin tu ada apa macam mana? Macam kita mana sempat kan kita faham tak? Macam masa tu contohlah sekarang ni saya tengah communicate dengan Tuan Haziq. Lepas tu nak tengah-tengah bercakap tu lepas tu saya tak faham kan. Lepas tu nak kena Google Translate tu semua. Orang dah tunggu. So macam mungkin membantu jugalah Google Translate tu. Betul lah. Encik Yazid Harun memang cakap teknologi will help Cik Linda. Yes. Teknologi will help Miss Linda. So macam kalau kita tak Google Translate pun, kalau siapa boleh buka dekat phone je lah, memang ada. Kita buka ada satu conversation nama dia. Bila kita tekan conversation tu, kita cakap, dia akan translate terus. Lepas tu dia akan terus buka, macam tunggu orang tu cakap pula, dia akan translate untuk kita pula. Oh ya. Yeah. Pernah try? Tak pernah try. Tak pernah try. Tahu. Lepas ni kita happy kan orang kat Hanyai tu. Cakap macam tu kan. So itu cara dia. Betul. Cara Encik Abu Yazid beritahu ni memang betul. Terima kasih sangat. Nanti betul. Kita cuba. So itulah. Memang membantu jugalah benda tu. Teknologi kan. Memang teknologi. Faham. Sekarang ni dunia penuh dengan teknologi lah. Semua. So kita boleh try lah tu Haji. Lepas ni nak pergi travel, kita try Google Translate yang dicadangkan daripada Haji Abu Yazid Harun ni. Okay, lepas tu next. Okay, back to our topik balik. Okay, second, sebenarnya travel ni dapat menjana daya kreativiti minda kita lah. Contohnya macam kita sebenarnya kita kalau kita tak pergi mana-mana, ibarat macam katak bawah tempurung lah. Betul. Macam kita tak tahu apa-apa. So bila once kita pergi travel, kita akan macam mana cakap, create something new. Betul. Kreativiti baru, idea baru, sama ada macam yang kita buat sekarang ni, ia adalah kreativiti harian. Lepas tu bila kita try something new, kita akan macam create kreativiti luar biasa. Contohnya lah. Lepas tu yang tu adalah menjana daya kreativiti minda lah. Okay, next kita juga yang ni saya rasa topik ni menarik. Okay. Yang ni point dia mengenali budaya berbeza. Okay, macam kita faham, macam kita dekat Malaysia sendiri, kita banyak etnik, kita banyak budaya kan. So etnik sebenarnya macam mana nak cakap, etnik ni dia asal daripada perkataan Greek iaitu ethnos. Okay. Etnik ni macam kita faham kan, dekat Malaysia saja pun dah macam-macam etnik ada kan. Macam-macam bahasa, macam-macam budaya. Tu adalah kita punya etnik dekat Malaysia lah. So bila kita pergi negara orang, kita akan kenal, expose to many etnik lagi dekat sana. Okay, lepas tu macam bila melibatkan budaya ni, kita tak boleh macam racist lah. Kita kena respect budaya orang. So macam kita tak boleh bila pergi negara orang, kita nak buat kita punya perangai dekat Malaysia. So kita kena follow lah apa dia punya rules dekat sana, cara-cara lifestyle dia orang dekat sana. So kita ada Muhammad Fisham. Okay, terima kasih kerana join kita punya live lah. So saya nak beritahu balik, macam siapa yang komen dengan kita ni boleh dapat free gift. Macam Encik Abu Yazid ni boleh dapat free gift tau. Nanti just PM kita, bagi alamat saja. Lepas tu kita akan hantar free gift kita. Itu macam kita nak galakkan orang share kan kepada kawan-kawan semua lah, macam share tu. Dan komen. Sama-sama kita sharing experience masing-masing. Betul. Okay, kita balik pada kita punya point tadi, budaya kan. So macam tak semestinya budaya lah. Macam kita tahu, macam cara pemakanan dia orang pun dah tak sama kan. Betul. So macam kita dekat Malaysia ni makan nasi. So ada dekat negara-negara luar tu dia tak makan nasi, dia makan
tepung. Tepung. Tepung kan. So macam kalau kita dia makan tepung juga ke dia makan ni? Saya tak sure lah. Mungkin dia tepung macam buat roti. buat roti. Tak ada Okay. makan tepung Okay. macam mana tu Haziq. Okay. So macam dia orang buat roti ke macam tu kan. So dia orang punya basic food tu adalah tepung, tak nasi. So macam kita ada lagi banyak tu lah yang ni join. Tak tahu kenapa lah. So Topik kita yang ada, menarik tu Haziq. Rosman why travel kan? Sebab semua orang duduk kat rumah ni kan. Stress. Why do you stay at home kan? Semua orang pun tak tahu kenapa. Tapi ini kita share je supaya kita ingat balik yang kita pergi travel ni memang best. Contoh kita ada kat sini Rosman Nordin. Ini saya rasa ini memang saya kenal juga ni. Memang peminat setia juga dekat Facebook lah. Kita punya live ni. Lepas kita ada Zainal Alatas. Terima kasih lah kerana join semua. Boleh viewers kita pun boleh sharekan pendapat, boleh sharekan suggestion ke apa dengan kita. Betul lah. Kalau yang terlepas ni dah ada banyak tips juga yang Mr. dah bagi tahu kan. So nanti boleh lepas habis siaran ni, sekarang tengok live dengan kita lah. Tapi lepas habis siaran ni boleh tengok balik video ni. Kita akan upload dekat page Rotex Friend ni kan. So boleh tengok balik benda tu. Lepas tu bukan satu video je lah, ada macam-macam video lah. Macam-macam topik yang kita dah bincangkan selama sebulan lebih kot. Ya rasanya. Betul. Saya nak macam bagi pandangan juga masa tadi kan. Pasal different culture semua tu kan. Betul. So kalau kita tahu macam ada orang US lah contohlah. Dia datang, dia kata kalau dekat European semua ataupun dekat US, dia orang akan pakai makan guna sudu garfu. Apa-apa pun nak sudu garfu kan. Tapi dia kata kalau dia pergi setengah Asia punya negara ni, dekat dia kata dia masuk dalam kedai restoran tu, memang restoran dia panggil mewah lah. Lepas tu baju semua memang fancy macam lah. Fancy lah semua kan. Tapi bila sampai makanan, dia makan guna tangan. Makan guna tangan. So macam dia baru pelik, kenapa makan guna tangan? Haziq kejap. Kita ada lagi viewers kita. Ada lagi. Oh, banyak betul. Okay. Terima kasih kepada Rizda FN. Saya tak tahulah saya sebut betul ke tak ni kan. So kalau mana saya tersalah sebut tu, minta maaf lah. Ini mungkin orang daripada Rusia kot rasanya. Saya tak pastilah. Kalau tak orang kata memang Facebook ni nama pelik-pelik juga. Betul. So tapi memang unik juga nama ni. So selamat menonton bersama kita. Betul. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menonton live kita hari ini. Okey. Sambung tu Haziq. Sambung lagi. Okay. Yang makan pakai tangan tu. Macam mana? Dia masuk fancy restoran lah kan, katakan. Tapi dia pakai tangan. So orang pandang dia tak pelik ke bila dia makan dengan tangan? Dia pergi kat negara Asia tu, memang semua orang kat meja tu semua makan guna tangan. Oh, kiranya dia ni adalah dia foreigner. Okey, faham. Jadi betul terkejut macam pelik lah benda tu kan. Tapi kalau untuk bagi nak cakap Malaysia lah kan, kita makan guna tangan lah benda tu lah. So macam kalau kat Malaysia kita pergi memang biasa makan guna tangan ni. Tapi kalau kita pergi dekat negara yang contoh macam negara Eropah ke apa kan, yang pakai guna sudu garfu ni, kita makan guna tangan macam macam pelik tengok. Pelik, betul? Dia tak panggil, kita panggil apa kan? Eating with hands tau. Dia akan panggil eating with with fingers. Macam pelik dia kata sebab fingers, kenapa guna jari ni nak makan kan? Pakailah sudu garfu kan. So itu salah satu macam pandangan diorang juga dekat bila dia travel kat tempat kita lah. So pelbagai budaya lah memang macam-macam. Pelbagai budaya, pelbagai jenis makanan. So pergilah travel. Saranan saya pergilah travel. Kita boleh tahu. Sebenarnya macam kita tak tahu pun. Macam sebelum ni saya tak pernah makan pun, saya tak pernah tahu pun makanan tu wujud. Tapi bila kita pergi travel, kita tahu sebenarnya makanan ni wujud. Lepas tu kita try makanan wujud, makanan tu lah. Makanan tu ada sebenarnya. Tapi sebenarnya sebelum ni saya tak pernah tahu pun yang makanan tu ada. So bolehlah kita rasa. Siapa-siapa yang sangat suka food hunting ni, dia akan tahulah macam mana rasa. Ya Allah, happynya bila pergi travel, cuba makanan baru. Macam-macam. Kalau siapa yang tak pernah pergi, contoh tak pernah pergi mamak kan. Contoh orang Malaysia yang tak pernah pergi mamak ni. Ada. Tak tipu, ada. Betul, ada. So jangan terkejut nanti orang order roti canai semua kan, tiba-tiba ada bentuk ni bangunan KLCC kan, ni bangunan KLCC. Tapi tu sebenarnya apa tu Haziq? Tu sebenarnya itu nama dia roti apa sih? Roti tisu. Roti tisu. Roti tisu. Dia macam macam kon kan. Patut dia bentuk KLCC pun dia buat juga kan. Panjang-panjang dia bawa kan. So sangat-sangat kreatif orang Malaysia ni. Betul. Itu culture salah satu kat Malaysia lah. So macam siapa-siapa yang macam nak cakap, pergilah travel. So boleh rasa makanan-makanan orang luar. Tu adalah
Untuk budaya, okay, next kita sebenarnya bila pergi melancong ni dapat memberi peluang untuk kita lagi kenal diri kita. Sebenarnya kita ni penakut ke? Sebenarnya kita ni jenis yang macam mana kan? Okay, saya share lah. Macam sebelum ni saya tak adalah melancong ke luar negara. Okay, saya bagi simple example je lah kan. Saya ni tak pernah naik public transport tau. So macam MRT, KTM tu sebenarnya saya tak pernah naik, saya tak pernah try pun. Tapi one day masa tu saya tengah saya study, lepas tu macam yelah takkan family saya, my mom nak pergi ambil tiap-tiap weekend kan. Masa tu saya belajar dekat ni lah. Lepas tu tiba-tiba orang cakap cubalah naik KTM, cubalah naik MRT kan. So masa tu saya rasa takut lah, tak confident sebab saya tak pernah try kan. Tapi Alhamdulillah bila kita cuba, lepas tu kita akan tahu dah selok-belok macam mana. So lepas tu kita akan confident lah, kita akan yakin dan berani. So kat situ kita boleh tahu jugalah kita boleh kenal diri kita. So boleh tingkatkan juga kita punya confident level. Betul. Kalau contoh kita dulu kita tengok kat rumah, kita tengok cermin, macam macam biasa kita tak rasa apa-apa kan. Tapi bila kita tengok kat laut, kita tengok reflection, macam nampak. Tiba-tiba minda itu tiba-tiba meletup terbuka terus kan. Betul lah, cuba try. Cuba nanti pergi keluar sekejap, pergi kat sungai kan. Nanti tengok kan dari reflection kan. Mesti macam terkejut jugalah. Tiba-tiba kita ada fikiran yang lebih panggil macam terbuka mungkin, ataupun kita mungkin sebelum kita rungsing juga kepala kita betul. Kan. Tengok cermin lah, tengok muka kita, tapi bila kita tengok dekat tu tiba keluar ikan pula kat sungai lah. So tiba-tiba tiba-tiba kan. So benda macam tu akan orang panggil memang secara tak sedar juga. Lepas tu kita akan improve kita punya cara personality kita semua tu. So macam Miss Nina cakap tadi, macam takut-takut nak travel juga kan. So kalau siapa yang takut ni, senang je sebenarnya. Kita just perlukan perlindungan saja. Saya selitkan sikit lah benda ni lah. Salah satu cara untuk kita overcome kita punya ketakutan, betul. Kita punya rusing-rusing, takut-takut tu kan, dengan adanya perlindungan. Betul. Ramai yang macam selalu yang takut saya cakap macam pergi umrah lah. Selalu pergi umrah, kalau kita jumpa je jemaah, dia kata, takutlah nak pergi kan. Kata tak tahulah macam mana semua kan. Takut macam takut nak naik unta lah. Apa-apa jadi kan. Takut dia sakit lah semua. Apa perlu buat lah, just datang kat kita je. Lepas tu beritahu yang kita nak perlindungan. Sebab kita ada sediakan juga perlindungan travel untuk, macam saya cakap tadi lah, trip care untuk international dan juga domestik. So kalau contoh siapa yang pergi kerap kan, contoh siapa yang pergi 3 kali setahun kan, semua tu boleh ambil, ada package dia juga. So kita ada Puan Hayatino join juga. Okay, terima kasih join live kita. So sekarang kita ada komen lagi daripada kita punya raving fans. Kita ada. So dia tanya, Miss Linda, saya nak tanya kalau kita sakit perut sebab makanan tak sesuai di luar negara, ada tak perlindungan takaful? So kalau ada dah sakit perut kan, selalu orang makan kan, salah makan lah tu, tak kena dengan perut kita sebab kan. Contoh selalu macam orang tersilap, contoh negara, contoh Taiwan ke apa kan, dia ada sediakan orang panggil makanan lebih kurang macam sushi jugalah benda tu, dim sum ke apa kan. Lepas tu makanan kalau macam kita punya, kita akan letak nasi lemak, bawah dia ada orang panggil daun pisang. Okey, untuk kita makan tak daun pisang tu? Tak makan. Kita just buat alas saja. Tapi kalau macam orang foreigner, kalau dia tak tahu kan, dia akan makan benda tu. Sedap ni. Sedap kan. Lepas tu itu yang datang dengan soalan yang Encik Zam Jeban ni kan cakap kan, nanti sakit perut sebab kan dia pergi makan kulit pisang ni. Daun pisang, kulit pisang. Daun pisang ni kan. So dia kata kan nanti dia macam oh man diarrhea kan, contoh lah kan. So dia ciri-ciri sebab tu je. So macam mana ni kan untuk orang yang, kalau kita dekat Malaysia, kita pergi Taiwan kan, orang Malaysia pergi Taiwan, dim sum tu ada plastik kan. So kalau ada orang yang tak tahu, dia akan makan plastik tu sekali tau kan. Kita kalau dia daun pisang nampaklah macam makanan dia makan. Kita orang Malaysia ni apa-apa nampak macam nampak boleh makan lah. So plastik pun orang Malaysia akan makan juga. So mungkin dari situ kita sakit perut kan. So cara dia, kalau dalam perlindungan kita ada juga. So kalau kita tengok dalam buku ni, kita ada ni, kita punya brochure untuk Trip Care nama dia. Trip Care 360. Trip Care 360 ikut brand kita lah. So kalau ikutkan kat sini, dia ada untuk perbelanjaan perubatan. So kalau contoh siapa yang international, pergi international ni,
dia punya, kita bagi orang panggil ni benefit jugalah. Kita bagi tahu memang duit kita ada bawa juga, sebab kita dah spend dah banyak juga untuk betul. package tu, mungkin beribu-ribu kan. Lepas tu nak duit untuk poket semua, kita takkan banyak sangat kan. So kalau contoh kita perubatan ni agak mahal juga agak untuk mahal. luar negara. Betul. Tak kisahlah macam kena order. Nak pergi farmasi pun dah mahal sebenarnya ubat-ubat tu. Tak semestinya macam kita nak, tambah-tambah kalau kita pergi klinik private klinik kan apa semua. So benda tu mahal, tapi sebenarnya tak payah risau. Semua kita provide kan untuk viewers kita, untuk especially untuk Raizam Jebat. So semua kita provide benda tu. So tak payah risau. So macam kita bagi tahu sikit, macam kita punya benefit ni, kalau siapa yang dia punya bagi coverage dia punya kos perubatan dekat contoh kat Taiwan kan. Taiwan punya hospital lebih daripada RM3,000 kan. So kita dah tak perlu keluarkan duit dah. Ya, betul. Kita pakai cashless medical. Kita pakai GL, iaitu GL. guarantee letter. So maknanya kita tak perlukan duit. Macam kat Malaysia juga. Kalau contoh kalau ada yang orang panggil takaful, syarikat takaful yang lain, bila kita sakit ke apa, kita kena bayar dulu lepas tu claim. Kalau yang harga RM10,000 lagi susah. Macam mana nak keluar duit, nak dapatkan duit on the spot kan? Lagi RM100,000 lagi lah susah. Benda tu lah. So macam kita punya ni, harga pun paling start pun memang murah. Tak sampai yang paling murah pun tak sampai RM80 kan. So pergi lepas below tu 100 lah. below 100 memang. Kalau domestik tu lagi sikit, memang berapa ringgit je lah kan. Ada RM20 macam tu, lebih kurang macam tu lah. Ikut kepada hari kita pergi, berapa lama tempoh dia lah. So dari segi macam hospital allowance ni memang tak ada masalah benda tu. Memang dalam coverage kita ada sediakan benda tu. Betul. Siapa yang nak pergi domestik ni kena jaga-jaga tau. Jangan ingat kita pergi klinik dekat luar kena tu jaga-jaga tau. Jangan kita ingat macam kita pergi luar negeri pun kita selamat tau. Sebab macam kalau kita pergi luar negeri pun nanti susah, orang kata macam nak bayar kan. Kita kata dekat orang tu, boleh bayar sekarang ke? Kita punya cost hospital kata nanti dulu boh kan, nanti kan pergi kata hospital Terengganu kan. Kita pun terkejut kan, kita pun sakit benda tu kan. So kita tak nak benda tu berlaku lah. So jangan risau, untuk TripCare ni memang kita ada macam orang panggil menyeluruh juga kita punya coverage ni. Dari segi international maupun macam domestik lah. Semua ada, semua kita cover lah. Betul lah. Saya harap saya menjawab lah soalan Encik Raizam Jebat ni. Ini banyak free gift kena bagi ni Encik Raizam ni. So macam kepada viewers kita, tak payah risau lah kalau macam pergi tiba-tiba sakit perut ke, cirit-birit ke, accident ke apa ke, everything under coverage. Betul. So apa-apa untuk pertanyaan macam lebih lanjut lagi lah, kita nak explain kan berkaitan dengan harga ke, berkaitan dengan coverage ke, boleh je terus contact kita contact dekat saja. Andalusia Tijara, ataupun nak walk in dekat office kita pun boleh. So tak kisah, mana-mana kita akan try to give the best for our viewers, for our jemaah, pelanggan-pelanggan kita. Okay, lepas tu kan Tuan Haziq, kita ada lagi soalan daripada Junaidah MY. Salam, ada kes kat Thailand di mana dia melibatkan rakyat Malaysia yang melacak ke sana. Personal liability ada tak? Okay, lepas tu kita ada komen juga daripada Puan Maisara. Cik Maisara Ramli. Okay. Assalamualaikum Miss Linda dan Tuan Haziq. Okay. Sebab tak ada orang panggil, tak ada perkataan. Saya pun pelik benda tu. Macam tadi juga, mungkin ni ada beradik Rusia juga orang. Sama juga benda tu. Okay, untuk soalan kita pun daripada Junaidah MY ni, macam ada kes kat Thailand kan, dia contoh personal liability macam minggu lepas ataupun minggu sebelum tu, dengan Haji Zam ke, yang tu saya tak ingat. Tapi dengan Haji Zam tak kisah saya. Kita ada explain pasal personal liability. Personal liability tu ada kita punya coverage untuk untuk domestik dan juga international. So tak payah risau. Semua tu kita ada coverage. So macam Junaidah MY ni, kalau macam nak pergi travel ke apa semua, kita still cover lah. Betul. Under personal liability. So kalau kita cakap sikit macam personal liability tu kan, ada orang tak faham apa benda tu, dia tak nak ambil lah kan. Tapi ini adalah dia sebenarnya dia adalah orang panggil macam bantuan ihsan juga untuk orang yang affected daripada kita punya kelakuan yang orang panggil salah tingkah laku juga. Lepas tu dengan kita boleh ada lebih kurang macam lawyer juga, tapi ikut kepada kita punya coverage lah, berapa tinggi kita punya
orang panggil cost lawyer yang kita boleh dapatkan. So kalau macam contoh kat Thailand pun dia ada case yang mana orang bawa tahu macam motocross tak silap kan. Bukan motocross, yang apa ATV kan orang panggil kan, yang ada 4 tayar macam kereta sikit tapi macam bawa motor lah. So dekat sana ada case tu orang Malaysia sendiri kan. So dia bawa benda tu sampai macam dia bawa reckless jugalah, macam terbabas juga tak cakap lah. So dia terlanggar apa tu orang panggil pekebun pemotor rumput kat situ. Sampai mati orang cakap kan. So benda tu bukan memang sakit tau, sampai mati. Sampai mati tau. Sebab kita tahulah tayar ATV tu berapa besar kan. Betul. Kalau tayar tu baling sini kat kepala kita pun dah sakit dah nak pecah kepala. Ni kalau langgar lagi lah kan. So benda tu lepas tu dia minta orang panggil ni lah cost liability, pampasan ni. Jadi nyawa kot, sebab dia melibatkan nyawa tau. Kalau setakat sakit lagi benda tu kita boleh cerit sebab masih hidup kan. Tapi bila dah melibatkan kematian, benda ni dah jadi serius, jadi betul serius. Kalau macam kita orang lokal tu Thailand tu injured kita macam sakit ke kan, okey ke tak kan. Kalau macam dah mati tak nak cakap dah boleh bernafas ke tak kan. Macam tu tak boleh lah cakap macam tu kan. So benda macam tu untuk benda yang macam orang kata benda ni serius tapi orang tak pandang benda tu. Tak pandang serius. Orang pandang ringan je lah, orang pandang remeh. Okay. So kita ada Encik Syah Muhammad menonton juga. Okay, terima kasih kerana menonton dengan kita. Okay, lepas tu kita ada komen dari Cik Hana Nani. So dia kata Tuan Haziq dan Miss Linda pernah naik ATV tak? Tak, kita orang tak pernah naik berdua. tak, tapi saya berdua tak pernah. Saya sendiri pun tak pernah juga. Saya tak pandang nak naik ATV, tak boleh nak drive. Kalau setakat tumpah orang tu boleh, sebab benda tu tak silap saya kena ada lesen juga kot. Tak silap saya lah. Tak payah. Dia tak ada lesen. So tapi macam kalau nak bawa, kalau tak pandai nak bawa motor tu tak boleh naik lah. Even saya pergi Melaka pun dah budget dah. Lepas tu nak naik ATV macam seronok. Tapi harga dia mahal juga. Mahal, betul harga dia mahal. So macam tak apalah nanti-nantilah kan. So bila saya fikir ada kes macam tu, saya pun tak nak nanti terlanggar pekebun lah nanti kan. So itulah saya tak nak lah. Okay. Tapi saya tak pernah. Okay, kita ada komen daripada Raizal Jebat tadi. Terima kasih, sangat jelas. Saya memang tak makan plastik kalau dia orang Alhamdulillah nasib baik tak makan lah. Okay. Tu harap-harap hari ni kita punya komen-komen, soalan-soalan daripada kita punya viewers ni terjawab lah. Saya rasa macam komen hari ni dengan live hari ni memang sangat viewers kan. Viewers hari ni memang sangat menggalakkan juga. Macam anda semua memang nak tahu juga kan. Kita tengok tuan-puan ni memang nak tahu pasal travel ni, cara yang betul dan cara yang sepatutnya tak perlu buat lah. Macam tu lah. So apa-apa pun macam perlindungan tu sebenarnya sangat penting lah. Macam minggu lepas pun saya dah tekankan perlindungan untuk perjalanan anda sangat-sangat penting. Macam sebelum ni saya pun tak pernah tahu, tak pernah fikir pun benda ni. Bila orang cakap je pasal insurans, saya ambil mudah. Okay. So bagi saya, ambil lah perlindungan perjalanan. Betul. Tuan Haziq, macam mana kita nak ambil kita punya perlindungan ni? Boleh tak explain dekat kita punya viewers? Okay, mungkin kat luar semua tu tak tahulah. Tapi kalau siapa yang pernah ambil kita, dia tahu memang mudah sajalah benda ni. Tak sampai 10 minit kan, tak sampai 5 minit dah boleh settle lah benda tu. Sekejap je Tuan Haziq, kita ada viewers iaitu Asia Muhammad. Selamat menonton dengan page Roadtax Brand. Okay, sambung Tuan Haziq. So kalau macam dulu kita akan walk in Sabtu Ahad, ramai orang datang. Memang ramai orang datang. Dia kata dekat Tuan Haziq, dia kata kan, Tuan Haziq, boleh tak saya nak cover ni semua ni kan. Sebab kalau takut juga dengar kes-kes ni semua kan. Betul. Sebab memang berlaku bukannya sekali setahun je, tapi memang berlaku kebanyakan. Memang kerap benda ni. Tapi ramai je orang tak tahu. Sebab orang rasa macam dia tak perlu dengar benda tu. Sebab dia kata, dia tak kena benda tu. Tapi kalau kena, memang nasib lah benda tu. So cara dia, kalau zaman sekarang kan, sekarang ni lah kan. Cara dia memang senang. Kita just WhatsApp je. WhatsApp kepada kita ataupun DM dekat kita ada nombor telefon lah, kita letak lah WhatsApp kat situ, kata nak ambil. Kalau siapa yang nak pergi domestik tu kan, siapa nak pergi luar negeri je pun, so kalau nak ambil memang murah, tak sampai RM20 kan. RM20, RM30, RM50 macam tu lah. Macam bagi saya berbaloi lah benda tu. Kita boleh spend untuk benda lain berpuluh-puluh ringgit, tapi untuk perlindungan diri kita sendiri dan family kita, just spend sikit je untuk keselamatan kita lah. Lepas tu kalau nak WhatsApp tu boleh lah WhatsApp. Lepas tu katalah nak cover
nak cover perlindungan lah untuk travel ni. So nanti just kita akan bagi informasi yang kita perlu untuk tuan-puan. Lepas tu isi saja. Lepas tu polisi tu kan takut macam mana, ada polisi ketak kan, kita boleh dapat ketak. Jangan risau, kita akan bagi secara dia panggil e-policy ataupun dia macam polisi online lah, saya cakap elektronik nama yelah dia. macam siapa tadi cakap Abu Yazid tu kan, everything sekarang ni teknologi. Dia cakap teknologi will help Cik Linda. Okay, semuanya kita ikut teknologi, ikut peredaran semasa lah. Tapi kalau macam ada yang nak macam benda tu proof kan, boleh je kita bagi. Tapi mesti kita akan bagi direct by email dan juga WhatsApp lah. Depend dekat kita punya jemaah. Lepas tu kalau nak juga hard copy kan, boleh je macam buka WhatsApp kan, lepas tu print saja kan benda tu. So tak ada masalah lah sebab benda tu memang simple. Lepas tu kita tengok kalau nak senang, minta je nombor telefon. Kita akan bagi nombor telefon 24 jam hotline tu untuk claim coverage tu lah. Boleh. Sekejap Haziq, kita ada komen lagi lah daripada siapa? Hana Nani. Hana Nani ni. Dia suka, saya rasa dia suka lah naik ATV. Sebab dia tanya lagi, ATV boleh bawa di jalan raya ke? Oh okey. Kalau jalan untuk beraya boleh. Tapi kalau kita nak bawa jalan raya atau lebuh raya lah kan, tak boleh sebenarnya. Sebab macam memang tak boleh lah, tak payah cakap lah. Itu adalah kita punya JPJ kan, Jabatan Pengangkutan Jalan kata ATV ni bukannya untuk jalan raya kan. Nanti kalau Cik Hana Nani sendiri kalau bawa highway sakit tau, benda tu gegar tau. Nanti kebas belakang kan, tak boleh bergerak dah nanti sampai kampung kan. So saya sarankan jangan bawa kat jalan raya lah. Okay. So saya rasa boleh sambung juga untuk tips sikit. Lagi tips berapa? Maksudnya? Ada lagi macam ni untuk apa, why do you travel? Okay, tips benefit lah. Benefit tips. Okay, lepas tu next kita ada lagi sikit lah, saya sambung sikit. Macam yang first kita tekankan tadi, pengalaman lah. Macam tadi Tuan Haziq pun dah bagi tahulah pengalaman kan. So bila kita travel ni, kita nakkan experience, nak jadikan benda tu adalah satu memori, satu kenangan dalam hidup kita. Betul. So nanti bila orang anak, nanti bolehlah cerita dekat anak-anak, cucu, mak, datuk, nenek apa semua tu. Kita boleh cerita, oh sebenarnya dulu contohlah dah kahwin kan, dah ada anak. Dulu mama pernah pergi travel dekat Anyai, dekat dekat Taiwan, lepas tu makan sakit perut. Boleh cerita, semua tu adalah memori lah. So kita boleh macam travel ni sebenarnya boleh mendatangkan pengalaman yang sama ada, tak kisahlah sama ada bad experience ke good experience ke. So yang mana good experience tu kita akan ingat lah, bad experience tu kita jadikan macam pengajaran dalam hidup kita. So next time kita nak pergi travel, kita tak repeat same mistake lah. Betul. Okay, lebih kurang macam tu. So macam apa, mungkin lepas ni dah dengar banyak pasal travel ni kan, benefit dia. Lepas tu dengan tak perlu risau dah sebab coverage ni yang bayar sikit je kan. Lepas tu dah boleh cover untuk macam-macam dah. Serius saya cakap. Betul. Memang banyak saya nak sebut ni. Serius kalau serius lah. So mungkin dalam 7-6 jugalah coverage yang umum. Lepas tu ada dalam spesifik lagi, yang mana yang ramai orang tak tahu, dia cover juga sebenarnya. Tak adalah kita spend duit macam-macam dekat apa, contoh hospital ke apa kan. Even dekat apa luar negeri pun kan, kita merentas negeri pun kan sekarang ni kan. So kita tak membazir duit kepada tempat-tempat yang macam kita tak perlu bazir pun kan. Banyak benda kita nak beli souvenir lagi kan. Kita nak beli baju lah. Pandai-pandai lah macam bajet. Cara bajet salah satu saya fikir saya sarankan adalah takaful dulu. First thing first is, ingat aku nak pergi jalan, aku kena ambil perlindungan. Betul. Okay. Cara dia macam kita bawa motosikal. Macam saya cakap semalam, motosikal nak bisik. Sekarang ni kita dah tak ada masa, tak payah bagi contoh-contoh. Tak. Okey, ni sikit lah. Saya nak bagi macam mungkin membuka minda sikit lah. So kalau kita berbasikal kan, kita mesti pakai helmet. Kalau tak pakai helmet, kalau kita terjatuh baru nak pakai helmet, tak ada guna juga. Sama macam takaful juga. Kita letakkan first kat kepala kita. Jangan kita letak ujung-ujung. Jangan kita pakai kat kaki pula helmet kita. Benda macam tu lah. So bila kita jatuh pun ada takaful ni. Kalau helmet, contoh macam takaful, helmet ni adalah takaful, kita jatuh pun tak ada masalah. Selamat kita. Tak ada luka-luka sikit. So adalah mungkin ada dekat jari sikit ke apa kan. Benda macam tu lah. So saya rasa untuk hari ni itu sajalah. So macam biasa saya akan bagi sedikit mungkin motivation juga. Macam peringatan lah. Peribahasa kita.
So untuk sekarang ni kita memang travel nak pergi macam biasa kan, happy-happy semua, tempat yang tenang best kan. Tapi macam orang kata lah, macam David Teo kata kan, Oh, David too. jangan sangka air tenang tiada buaya kan, benda tu. So okay, ingat benda tu, takaful ni dia akan halang buaya tu. Yeah. So saya rasa itu saja. Minta tuan-puan share saja video ni, lepas tu like, lepas tu share kat kawan-kawan yang pergi travel, ataupun yang memang perlu pergi travel ni. Ada yang contoh pasal kerja ke apa kan, Outstation lah. outstation lah saya cakap kan. So bagi tahu, sebab diorang ni ada yang tak tahu, dia pergi keluar dia macam takut-takut semua kan. Lepas tu bila ada masalah, itu yang problem lah. Ada masalah, itu yang problem. So dengan adanya takaful ni, adanya takaful perlindungan, tak payah dah nak takut-takut, tak payah dah nak risau-risau, nak pening-pening, semua tu dah, kita dah dapat overcome dah benda Betul. tu. So siapa yang terlepas dengan live kita hari ni, boleh je tengok nanti balik video tu. Macam saya cakap tadi, dekat page Rotex Friend kita ada video yang sama, ada video ni juga. Jangan risau. Kalau nak tengok Tak tadi, jangan risau. Kalau nak tahu, kalau kita nak tahu nasi lemak punya daun pisang tu boleh makan ke tak, tengok kita punya video live ni, boleh makan ke tak. Ada orang tak tahu ni. So benda macam tu lah. So saya rasa di sini saja pengakhiran untuk kita punya live hari ni. Untuk topik akan datang, kita akan bincangkan lagi yang lebih mendalam dan lebih simple dan lebih orang panggil menarik jugalah benda dia. So terima kasih pada Miss Linda kerana memberi tips dan benefit lah tentang InsyaAllah travel ni. Next pula kita akan bagi topik yang lagi menarik lah daripada ni. Betul. So terima kasih kepada Miss Linda, terima kasih kepada viewers kita, terima kasih kepada kru kita kan, director kita yang sentiasa monitor kita kan. Ada Miss Nani kan, Miss Nani daripada work from home kan. So dia tolong kita juga. Lepas tu kita ada apa, Miss Anis lupa pula dia. So Miss Anis pun tolong juga kan kita punya live ni semua. So terima kasih juga kepada saya juga. Saya akan terima kasih kepada saya sendiri. Terima kasih di sini. So terima kasih kerana buat tu sama-sama support kita. mengendalikan lah kita punya forum semua ni lah. Kita punya live lah, live santai je ni. So di sini saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dapat kamu mana? Ambil sini tak boleh.